Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa ala sambungan yang itu wa ala alihi situ nah wa ala alihi alladzina balaghu darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladzina bazaghu nujumal huda binassi akhbari. Dan atas keluarganya, maksud keluarganya ni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud keluarga. Jadi keluarga ni banyak dia punya pengertian dia. Banyak makna. Jadi keluarga, maksud keluarga pada maqam doa. Pada tak jumpa lagi? Tak dengar. Muka surat pertama sekali, yang Arab tu, dalam Arab tu wa ala alihi. Wa ala alihi. Boleh tak muqaddimah tu. Tak jumpa? Tak jumpa lah. Jumpa dah? Ni yang pertama wa ala alihi ni. Ya, tapi tak sama dengan saya. Jadi maksud keluarganya ni banyak pengertian, banyak pada makna. Pada maqam doa. Pada maqam doa, maksud keluarga ni adalah tiap-tiap orang mukmin. Semua orang mukmin. Itu maksud keluarga. Keluarga pada maqam doa semua orang-orang mukmin. Walaupun sekalipun dia derhaka pada Allah. Walaupun dia derhaka pada Allah, buat dosa besar, dia termasuk dalam keluarga Nabi pada maqam doa lah. Pada maqam doa. Sebab itulah Nabi doa kepada kita. Sebelum Nabi wafat, Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ni doa Nabi, doa pada Allah mustajab. Allahumma ya Allah, barik, berkatlah olehmu li ummati, bagi umatku. Ni Nabi doa dekat kita semua orang beriman. Ya Allah, berkatlah bagi umat aku fi bukuriha, pada awal-awal pagi. Jadi kalau orang itu tidur lepas subuh, bangkit pukul 12, dia tak dapat doa Nabi. Dia terhalang daripada mendapat doa Nabi. Dia tidak termasuk dalam doa Nabi. Sebab itulah selepas subuh jangan duduk tidur. Dia boleh mengurangkan rezeki. Cuba tengok orang bukan Islam pada lepas subuh.
Kan, buka kedai awal. Kan, ni buka kedai ke 10 ke 11. Jadi selepas subuh kita jangan tidur. Selepas subuh itulah untuk mencari rezeki. Orang yang mencari rezeki pada awal-awal pagi, Allah dia telah mendapat mendapat keberkatan dalam doa Nabi SAW. Tidak lepas subuh mengurangkan rezeki kita lah. Rezeki ni banyak. Ada rezeki zahir. Rezeki zahir tu yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan kelapangan, yang berkaitan dengan umur, yang berkaitan dengan keluarga, anak, isteri. Semua itu rezeki yang zahir. Dan ada rezeki yang batin, yang tak nampak dengan mata kepala kita, iaitu ilmu dan makrifat. Orang yang mendapat ilmu, orang yang mendapat makrifat, itu adalah rezeki yang batin. Rezeki yang batin ni kita tak boleh nak tahulah dia dapat ke, kawan dia dapat, tak tahu. Hanya kita yang mengetahui. Kita dengan Allah, kita belajar, kita dapat ilmu, kita mendapat makrifat, kita kenal Allah. Dengan sebab makrifat tu kita kenal halal dan haram. Dengan sebab makrifat kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud rezeki yang batin, ilmu dan makrifat. Kemudian orang yang derhaka pada Allah, dia memerlukan doa daripada orang yang lain. Jadi biasanya orang yang derhaka pada Allah ni dia berhajat kepada doa orang lain. Sebab itulah kita doa untuk orang lain sama. Jangan kita doa untuk kita. Kata apa? Doa bizahril ghaib. Doa untuk yang ghaib. Yang ghaib tu maksudnya kawan-kawan kita lah. Setengah orang dia bakhil, dia kedekut, dah doa dekat orang. Sekejap lagi aku doa ke orang lain dapat, aku tak dapat. Ada kan? Kalau kita doa untuk orang lain, untuk kawan kita, malaikat amin untuk kita juga. Dia dapat, kita pun dapat. Kita kena faham macam tu. Tak rugi lah. Kan? Kita doa kepada kawan kita bagi senang, bagi kaya, bagi luaskan rezeki. Jadi kita pun dapat juga macam dia dapat. Sebab apa? Malaikat amin. Walaka mislu zalik. Dan bagi kita yang doa tu macam tu juga. Begitulah juga imam. Dia jangan doa untuk dia seorang. Dia jadi imam, mentang-mentang jadi imam, dia doa dekat dia seorang. Allahumma inni. Kan makmum tak tahu. Korang yang tahu, ini ni aku ni, inna kami. Memang tahu lah. Siapa tak tahu? Ada orang tak tahu tak? Tahu tak? Tak tahu? Tak tahu kena istighfar. Ini tu aku, inna tu kami. Jadi imam kalau dia doa untuk dia seorang, Allahumma ini, memang imam tu kedekut, tangkai jerin. Suruh orang jadi imam. Tak ambil. Tak amin. Dia kata ini dia seorang. Allahumma ini, ya Allah berilah kepada aku, ya Allah berilah kepada aku, ya Allah berilah kepada aku 3 orang isteri. Tuan-tuan amin tak? Amin tak? Kalau amin, untung dia. Untung dia. Tuan-tuan yang rugi. Kalau dia kata ya Allah berilah kepada kami, tu boleh tak? Dia boleh.
Itu imam. Nah, dia kena tahu lah, jangan duk kedeku sangat duk sebut ini kan. Dia duk biasa sembahyang seorang kat rumah. Duk ini ya. Memang jadi imam ini juga. Tak boleh. Dia kena ubahlah dia punya dhamir tu. Dhamir bahasa Arab inna. Jadi inna tu kami lah. Kami semua. Jadi kalau ada imam macam tu, itu dia panggil imam yang kedekut untuk doa kepada kawan rakan dia. Kemudian keluarga pada maqam puji. Tadi maqam doa. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya. Keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi pada maqam doa, semua orang mukmin walaupun derhaka pada Allah. Semua dapat. Pada maqam doa ialah semua orang mukmin, semua orang mukmin yang bertakwa pada Allah, itu pada maqam puji, maqam hamdi, maqam puji. Jadi keluarga pada maqam puji, semua orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Yang derhaka tak termasuk. Hak ni dia khusus sikit. Hak tadi umum. Hak maqam doa tu umum. Mukmin yang takwa, mukmin yang derhaka termasuk dalam keluarga Nabi. Nah, itu maqam doa. Maqam puji, semua orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Yang derhaka tak termasuk. Sebab yang ni dia khusus. Berdasarkan dari hadis Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi ialah semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga pada maqam zakat. Keluarga pada maqam zakat. Jadi kalau suami tu miskin, suami fakir dan miskin, maka suami itu, isteri boleh beri zakat kepada suami dengan syarat suami dia miskin, fakir dan miskin. Sebab apa? Sebab bukan bawah tanggungan dia, bukan bawah tanggungan isteri, dia boleh bagilah. Tapi kalau bawah tanggungan kita nak bagi zakat kepada anak, tak boleh. Kepada ayah, mak, tak boleh. Sebab bawah tanggungan kita. Yang bukan bawah tanggungan kita, isteri nak bagi zakat kepada suami yang fakir miskin, boleh. Kan? Tu. Jadi pada keluarga pada maqam zakat ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i. Dan Banu Hashim saja, itu pada mazhab Hambali dan Maliki. Dan pada mazhab Hanafi, iaitu keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas dan keluarga Haris. Itu tentang keluarga Nabi saja. Kemudian kata seorang ulama, Jalaluddin Al-Mahalli, dia kata keluarga Nabi ini iaitu orang mukmin dan mukminat, mukmin lelaki dan mukmin perempuan, daripada anak-anak Hashim dan anak Muttalib. Itu yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Dan atas keluarganya yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi, dengan ketinggian qadarnya dan segala taulannya. Yang gilang gemilang.
hal keadaan mereka itu segala bintang petunjuk dengan nas sabdanya. Apa maksud sahabat? Yang kata sahabat, apa maksud sahabat dalam ilmu tauhid, hadis? Sahabat ni berdasarkan pada hadis, man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabi. Mereka yang bersekali dengan Rasulullah, iaitu hidup di zaman Rasulullah atau melihatnya dari orang-orang Islam, maka ia adalah sahabat Nabi. Maksudnya orang itu hidup di zaman Nabi, dia melihat Nabi dan dia mati beriman kepada Allah. Itu takrif sahabat. Hidup zaman Nabi, melihat Nabi dan mati dalam agama Islam, itu sahabat. Ada juga yang hidup zaman Nabi tapi dia tak pernah melihat Nabi. Dia itu bukan sahabat, dia tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang nama dia terkenal di langit, di bumi tak terkenal. Dia tak mau bagi tahu dia siapa dia. Dia tak mau dikenali. Kalau ada satu kumpulan manusia kenal dia, dia akan hijrah ke tempat lain. Dia tak mau bagi orang kenal dia. Sampai kubur dia pun dia tak bagi orang tahu. Tu Uwais Al-Qarni. Yang mana Uwais Al-Qarni ni dia seorang yang taat ataupun hormat kepada ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Nabi tapi tak melihat Nabi. Apabila tak melihat Nabi, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Tabi'in. Dan Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Hadis ni masyhurlah. Nabi kata sahabat aku laksana bintang, kan nujum, laksana bintang. Bi ayyihi muqtadaitum, mana-mana sahabat yang kamu ikut, ihtadaitum, mendapat petunjuk. Jadi tidak ada masalah lah. Nabi perakui. Kalau kita ikut sahabat, bermakna kita ikut Nabi lah. Sebab sahabat-sahabat ni menerima ilmu dan hikmah daripada Nabi SAW. Sahabat Nabi ni ramai, ada 124,000. Ketika Hajjatul Wada', Nabi dengan sahabat-sahabat mengerjakan Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, jumlah mereka adalah 124,000, ramai sahabat. Wa ba'du, dan selepas itu, fahazihi risalatun fi fannit tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhaztu min riyatiha fawakiha syahiyatan wa min hiyatiha jawahira muftakhiratan. Jumpa tak? Tak jumpa, kira jumpa lah. Adapun kemudian dari itu, maka ini kemudian daripada mana? Kemudian pada basmalah. Basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian daripada hamdalah, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian daripada selawat atas Nabi, dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud
adapun kemudian dari itu, maka ini yakni segala lafaz yang dihadirkan dia dalam zihin bagi pengarang dengan iktibar menunjuknya atas segala makna yang ditentukan dia, sama ada khutbah itu terdahulu atau pengarang ataupun terkemudian. Maka ini risalatun pada ilmu tauhid. Nah, ini baru mukadimah. Aku himpunkan dia daripada beberapa kitab. Banyak kitab yang dihimpun masuk dalam kitab ni, yang diiktimadkan, yang dipegangkan, yang dipegangi. Aku ambil daripada segala kebunnya. Masuk kebun tu adalah kitab-kitab, segala kitab-kitab mereka, itu masuk kebun. Akan buah-buahannya yang diinginkan, dan daripada beberapa lautnya. Laut ni maksud beberapa kitab dan maknanya, itu syarah pengarang syarah. Akan beberapa permata yang megah. Makna akidah di bawah syarah, dan kita tak ada dan syarah dia. Makna akidah dalam bahasa Arab memberi arti apa yang manusia ikat atasnya akan hatinya, itu masuk akidah. Satu pegang yang akidah tu simpulan iman. Makna akidah pada syarak lah, pada bahasa apa-apa yang manusia ikat atas ke hatinya, dia pegang, itu akidah. Akidah kepada apa yang manusia beragama dengannya, seperti apa-apa fikiran dan pendapat yang manusia beriman. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidatan haqqisaniyatal lam'ani sunniyatal i'tiqad wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'izuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad. Jumpa tak? Jumpa? Dah. Sama mana ni? Ni dia bahasa Arab ni. Dia Arab, lepas tu dia ada terjemah. Arab terjemah. Ada? Ada. Maka datang ia dengan kepujian Allah Ta'ala akidah yang nak syarah ni banyak ni, yang sebenar, yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Jadi kitab tauhid ini dia menerangkan tentang i'tiqad ahli sunnah. Apa maksud ahli sunnah wal jamaah? Tengok pengarang, dia kata ahli sunnah wal jamaah itu adalah satu mustalah, satu istilah yang zahir ia bagi menunjukkan di atas mereka yang adalah ia di atas manhaj perjalanan salafus soleh. Salafus soleh orang yang dahulu, yang berpegang dengan Quran dan as-sunan, berpegang dengan Quran dan sunnah-sunnah Nabi dan asar yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan daripada para sahabat ridwanullah alaihim, supaya terbeza daripada mazhab mubtadi'ah, mazhab yang bid'ah, dan ahli yang mengikut hawa nafsu. Jumpa tak? Jadi apabila diitlaqkan ahli sunnah wal jamaah, maka dikendaki al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, ulama ahli sunnah wal jamaah, dan ashabul hadis, kan, golongan hadis.
Kerana bahawasanya mereka itu adalah orang-orang yang adalah mereka itu berjalan di atas barang yang ada di atasnya Rasulullah SAW. Tiada menukar mereka itu dan tiada mengubah mereka itu seperti barang yang diperbuat oleh ahli bid'ah. Jumpa dah. Dan ketetapan penunjuk ada. Dan ketetapan penunjuk, apa maksud penunjuk? Yakni tetap bahawasanya risalah ini jadi penunjuk yang tetap bagi umpama orang yang mengaji. Jadi maksud ketetapan ni ialah memberi petunjuk bagi orang yang mengaji, yang diam pada hati orang yang mukmin. Ilmu tauhid ni, aku lindungkan dia dengan Allah daripada i'tiraf, bangkangan yang diserupakan dengan syaitan. Kita baca laju mukadimah sampai pada bab dia mudah. Asy'ariyatul masyrabi malayuwiyatul ma'rabi fataniyatul ibarati bayaniyatul isyarah, yang dibahasakan kepada Imam Abi Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari ni nama penuh dia. Nama penuh dia Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Bardah Amir bin sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Musa Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari, nasab keturunan dia sampai kepada sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari. Dia dilahirkan di Basrah, Iraq, tahun 260. Kata riwayat 270. Tu. Dia wafat di Baghdad dan di bumi juga di antara Karh dan Babul Basrah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ini dia belajar bersama dengan Abi Ali Jubai. Dia belajar kepada Ali Jubai, iaitu seorang yang berfahaman Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan Asy'ari ini bertaubat kepada Allah. Dia tak ikut mazhab Mu'tazilah. Pada satu hari beliau naik pada masjid Jami' di Basrah pada hari Jumaat. Kemudian dia menyeru dengan suara yang tinggi, sesiapa yang pernah mengenali aku, maka sesungguhnya ia telah kenal aku. Dan sesiapa yang tak pernah mengenali aku, maka sungguh aku mengenali diri aku sendiri. Aku adalah Sianu bin Sianu. Dahulu aku pernah mengatakan Quran itu makhluk. Itu dululah. Dan Allah Ta'ala itu tidak dilihatkannya oleh mata-mata. Dan bahawa segala perbuatan jahat itu akulah memperbuatkan dia. Dan sekarang aku bertaubat dan mencabut aku daripada tersebut, dan beriktikad aku akan menunjukkan di atas Mu'tazilah. Dia bertaubat, dia tak ikut mazhab Mu'tazilah dah. Yang dibahasakan kepada Imam Abi Hasan Asy'ari mazhabnya, lagi kepada Melayu bangsanya, lagi kepada Fatani tuturannya. Ini pengarang ni lah, pengarang ni. Lagi kepada kenyataan isyarat. Tunazzilu baina nazairiha manzalatal insan minal ain, tufaddilu 'alaiha tafdilal iqyani 'alal lujaini. Ditempatikan dia antara segala umpama,
daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata. Ni ibarat dia lah, iaitu sederhana lah, dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti dilebihkan emas di atas perak. Hurriyata bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuad haqiqatan bi an turfa 'ala manassati tarjih wal i'timad. Sebenar dengan bahawa lobakan atas mendapatnya. Sebenarnya kita kena tamak untuk mendapatkan ilmu tauhid ni, dan diingatkan segala bicaranya, segala huraian dia pada mata hati, dan patut bahawa diangkat risalah ini ke asal pengajangan kelebihan dan diperpegang dengan dia. Nak habis dah mukadimah. Wa sammaituha faridatal faraidi fi ilmil aqaidi, dan hamba namakan dia faridatul faraid pada bicara ilmu aqaid. Wa 'ala Allah ta'ala a'tamidu wa min faidhi fadlihi astamiddu, dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya aku menuntuni pertambahan. Ini dia berdoa kepada Allah supaya ditambahkan ilmu. Kemudian kita masuk mabadi ilmu tauhid. Sama lah. Sama. Iaitu ta'rif ilmu tauhid. Dia sebelum nak belajar ilmu tauhid ni, dia ada mabadi, prinsip ilmu tauhid. Prinsip ilmu tauhid ni 10. 10 benda ni kita kena tahu nak belajar. Inna mabadi kulli fannin 'asharah al-hadd wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadul hukmu syari'u masaili wal ba'd bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Itu dia punya prinsip 10 nak belajar ilmu tauhid. Tengok terjemah dia. Bahawasanya mabadi, prinsip tiap-tiap ilmu itu 10. Setiap ilmu yang kita belajar ada 10 prinsip. Kita kena tahu 10 ni sebelum kita nak masuk dia punya huraian dia secara satu persatu, isi kandungan dia, perbincangan dia, perbahasan dia, kena tahu yang 10 dulu sebagai mukadimah. Pertama, had ilmu. Had ilmu ni takrif. Takrif ilmu tauhid tu dia. Kena tahu dulu mukadimah. Yang kedua, tempat hantar. Ketiga, faedah. Keempat, kelebihan. Kelima, nisbah. Keenam, orang yang menghantarkan dia. Ketujuh, ke-8 tempat ambilnya. Ke-9 hukum syarak. Ke-10 masalah-masalahnya. Dalam kitab tak ada, dalam syarah ni ada. Prinsip ilmu ada 10. Barang siapa mengetahui sekaliannya itu, nescaya menghabisi ia akan kemuliaan. Dia akan mendapat kemuliaan. Kalau 10 ni kita tak tahu nak belajar lagi, tenggelam punca tak tahu. Maka di sini kami akan sebut mabad yang 10 itu dengan secara tafsir satu persatu. Prinsip ilmu ada 10. Ilmu tauhid ni. Yang pertama, ilmu akidah. Nama ilmu ni yang kita nak belajar ni, nama dia ilmu akidah. Dinamakan juga ilmu kalam. Dinamakan juga ilmu tauhid. Dinamakan juga ilmu usuluddin. Dinamakan juga al-fiqhul akbar. Dinamakan juga nama aqaidul iman. Banyak nama. Dinamakan juga ilmu sifat, ilmu zat. Banyak nama. Setiap benda yang banyak nama menunjukkan mulianya. Tengok Nabi, nama dia banyak, menunjukkan dia mulia.
Kita nama satu je. Kan? Tak ada. Di sini disebut, dan banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya ini ilmu. Banyak nama menunjukkan mulia ilmu. Tengok Nabi, nama dia ada berapa? 805 nama. Banyak. Bashir, Nazir, Toha, Yasin, banyak. Tak ingat. Yang kedua, mabadi ilmu ni takrif. Takrif ni definisi lah. Dari segi bahasa, tauhid dari segi bahasa apa dia? Al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Kita mengetahui bahawa sesuatu itu wahidun, esa. Kalau sebut asy-syai', kalau sebut sesuatu, perkataan asy-syai', sesuatu tu, benda itu ada. Kalau benda tak ada, dia tak panggil syai'. Itu silah lah. Aku melihat sesuatu lah. Sesuatu tu, benda tu ada. Mewujud. Kalau benda tak ada, dia tak panggil sesuatu. Dia panggil makdum. Yang tiada. Jadi tauhid pada bahasa al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Artinya mengetahui dengan bahawa sesuatu itu satu. Dan pada istilahnya, pada istilah tauhid ni ialah ilmu yang dibahaskan padanya daripada barang yang wajib, bagi Allah, dan mustahil bagi Allah, dan harus bagi hak Allah dan hak Rasul. Yang ketika mauzu', tajuk dia, ilmu tauhid ni dia ada mauzu' dia. Mauzu' itu maksud tajuk. Tajuk dia apa dia? Tajuk dia adalah zatullah, zat Allah dan zat Rasul, iaitu perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Yang keempat, samarah, buahnya. Buahnya. Kalau pokok kita tanam, kita nak buah, tidak? Kalau tanam pokok tak berbuah, tebang, ngaruk, buat rosak atap rumah. Jadi tauhid ni buah dia apa dia? Buah dia mendapat kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita belajar tauhid, kita nak buah dia. Buah dia, kita mendapat kejayaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat besok. Yang kelima, kelebihan ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu. Dia adalah semulia-mulia ilmu. Hukumnya, yang keenam, hukum belajar ilmu tauhid. Hukumnya ialah wajib aini. Wajib aini, wajib setiap individu. Setiap individu, setiap mukallaf, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya. Kena belajar. Hal keadaannya i'tiqad barang yang ada padanya dengan dalil ijmali. Adapun dengan dalil tafsili dan bermunaqasyah untuk menolakkan syubhat. Dalil ijmali. Dari tafsili ni kita belajar untuk menolakkan syubhat. Dia belajar tauhid ni, dia ada benda yang ada had dia, sampai had yang wajib. Yang wajib ni apa dia? Kita hanya tahu benda yang wajib bagi Allah, perkara yang wajib bagi Allah, wajib bagi wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul dan harus bagi Rasul. Hak tu je.
Hak tu hak yang wajib, pada yang wajib. Atas pada tu iaitu kita belajar bab ta'alluq qudrat, ta'alluq iradat. Hak tu tak wajib. Hak tu terletak kepada satu orang ulama yang belajar untuk menolakkan syubhat, menolakkan orang-orang bid'ah, untuk merosakkan Islam, memusnahkan Islam. Maka ulama inilah bertanggungjawab untuk menolak segala bangkangan dan syubhah mereka kepada orang Islam. Kita orang awam hak ni ya, sekadar yang wajib tu. Kalau kata nak belajar semua, penat. Tak faham lagi payah. Lagi belajar lagi payah. Masalahnya, maksudnya masalah tauhid ni apa dia? Tentang ilahiyat. Tu istilah kita kena tahu. Ilahiyat ni tentang ketuhanan, tentang nubuat, kenabian, dan tentang sam'iyat, benda-benda yang didengar daripada Quran dan hadis yang berkaitan dengan alam barzakh, syurga, neraka, sirat, haud, mizan. Semua tu dia panggil sam'iyat, yang didengar daripada Quran dan hadis. Quran cerita, Nabi cerita. Nisbah ilmu ni, asas segala ilmu dan yang lain itu adalah pokok. Jadi ilmu tauhid ni adalah ketua dia, asal dia. Lain pada tu semua furuk dia, cawangan dia. Fiqh ke tasawuf ke apa semua, dia bawa ilmu tauhid. Istimdad, tempat ambil. Ilmu tauhid ni diambil di mana? Ambil daripada kitab Quran dan sunnah dan akal yang sahih. Dan wadhi'nya, wadhi' ni orang yang menghantar. Wadhi' ni maksudnya orang yang menghantar ilmu ni, orang yang membukukan kitab ni. Siapa dia? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana kedua-dua itu adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Ni baru kita nak masuk tentang pembahasan ilmu tauhid. Jadi itulah 10 mabadi yang kita kena tahu. Ta'rif ilmu tauhid. Bermula ilmu tauhid itu dari segi bahasa. Tuan-tuan tulis. Tauhid dari segi bahasa dengan makna ja'lu syai'i wahidan, jadikan sesuatu itu satu. Ja'lu syai'i wahidan, jadikan sesuatu itu satu. Kata Imam Bajuri, tauhid pada lughah al-ilmu bi anna syai'a wahidun, mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Itu pada bahasa. Dan tauhid pada syarak, tauhid pada syarak apa dia? Ilmun yuqtadaru bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatiha yaqiniyah. Ni kita mengaji ni baru mengaji cara pondok ni. Dia baca satu-satu. Kan? Dia bukan jenis ceramah. Bukan ceramah tu tak ada. Dia jenis baca-baca. Tu pula mengaji. Maksudnya ilmu yang dikuasakan dengan dia di atas isbatkan akidah-akidah yang bangsa agama, yang diusahakan dia daripada dalil yang diyakinkan dia. Itu maksudnya. Ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktiqadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambil daripada dalilnya yang yakin. Yang yakin ni Quran dan hadis dan akal yang sahih. Apa nama, kita sambung semula kita baca lain. Ta'rif ilmu tauhid. Ni baru nak mula kitab tauhid ni, yang berkaitan dengan isi kandungan dia. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'tana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bihi walhamdulillahirabbil alamin.